Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam ini sepatutnya giliran Datuk Dr. Arif, dan dia tak dapat hadir. Ustaz Nasrul minta saya gantilah beliau untuk bulan inilah, untuk malam ini. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita nak cuba rungkaikan. Kita nak cuba tengok isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, yang pertama. Tuan-tuan dan puan pernah dengar ataupun tidak satu istilah yang diguna pakai terutamanya bagi orang kampung yang menyebut tentang kepala mayat. Kau dengar? Bandar betul sini. Kalau di kampung berlakunya kematian, mereka menyebut kepala mayat. Bahagian kepala mayat ni macam mana? Bukan kepala mayat tu. Jadi benda ini, tuan-tuan dan puan, saya dengar lama dah, cumanya waktu itu saya bukan di peringkat ini. Waktu itu saya masih sekolah lagi. Jadi bila orang tua menyebut itu, maka layan je lah. Kita tak tahu apa itu kepala mayat. Jumpa dah apa itu maksud kepala mayat. Kepala mayat ini adalah merujuk kepada bahagian pusaka isteri yang kematian suami dia. Maka disebut kepala mayat. Saya tak tahu istilah orang Negeri Sembilan guna ke tidak. Kalau Pantai Timur dia ada guna istilah kepala mayat itu. Apa orang Pantai Timur sini angkat tangan? Pakat tak mengaku dah. Baik. Kepala mayat ini merujuk kepada bahagian pusaka isteri yang suami dia mati. Maka bila sebut tentang isteri yang suami dia mati, tuan-tuan dan puan, bahagian kepala mayat untuk isteri ini hanyalah ada dua sahaja. Yang mana kita dah belajar dah sebelum ini, kalau namanya isteri, dia berkahwin, maka dia akan ada dua bahagian. Yang pertama adalah 1/8, yang kedua adalah 1/4. Maka 1/8 ni apa cerita? 1/8 ini bila mana arwah suami dia tadi yang mati ini ada meninggalkan anak atau keturunan yang ke bawah, maka isteri itu akan dapat 1/8. Tapi ustaz, saya dengan dia, saya tak ada anak. Tapi dia ada anak tak? Ada dengan isteri dulu. Termasuk juga. Bukan hanya dengan anak isteri ini. Dengan isteri dulu pun termasuk. Bila mana dinamakan sebagai anak kandung dia. Kemudian yang keempat ini, bila masa pula isteri akan dapat 1/4. Isteri akan dapat 1/4 bila mana arwah suami dia ini tidak meninggalkan anak atau keturunan ke bawah. Anak dengan dia ke, anak dengan isteri dulu ke, tak ada anak langsung. Mana kata tak ada orang yang dinasabkan kepada dia. Maka isteri ni tadi akan dapat 1/4. Maka itulah yang dinamakan sebagai kepala mayat, yang mana diterjemahkan kepada maksud mereka adalah bahagian isteri yang suami dia mati. Baik, kita pergi lagi isu pendalaman. Bila mana berkaitan dengan mandi mayat. Tuan-tuan kena ingat, kalau di kampung-kampung bila mandi mayat, bukan sini yang ni saya cerita kampung. Dia akan ada yang tukang mandi dan dia akan ada
Tuan-tuan tahu tak, bila mana mayat tu kita nak tekan perut dia tadi. Kita nak keluarkan apa? Najis. Maka akan ada orang yang terakhir dia akan pergi pada, dia akan buat gini, betul? Betul? Di lubang dubur itu dia akan settlekan yang hujung-hujung itu. Maka ada di kampung dia akan beri ni, cincin. Cincin emas. Dia akan beri kepada yang buat tu tadi. Kenapa saya kata begitu? Sebab berlaku kepada yang saya lihat di depan mata saya. Tapi cumanya waktu itu saya kecil lagi. Saya sekolah lagi. Okay. Persoalan nak bagi cincin, nak bagi duit dan sebagainya, boleh. Tapi persoalannya, kalaulah cincin itu diambil daripada harta si mati, maka kena jelas betul-betul adakah ahli waris dah bersetuju nak beri pada dia. Jangan pula dah jadi satu kewajipan. Okey, bila mana berlakunya kematian, nak mandi ni, untuk yang orang itu yang buat itu kena bagi cincin. Dia tak boleh jadi wajib. Jangan pula jadikan wajib. Tapi yang saya lihat dulu dah macam wajib pula dah. Sebab saya tak tengok bila masa pula dia buat meeting untuk diberikan benda itu. Jadi, benda ini tuan-tuan dan puan kena betul. Betul lah. Ini saya bercerita ni di kampung saya. Sini saya tak tahu. Kampung Jijam tu saya tak tahu macam mana. Cuma di sana berlaku. Saya tak tahu sekarang ini berlaku ataupun tidak. Sebab lama dah tak balik kampung. Tu kena balik kampung selalu ni. Dah, bila berlaku kematian, cuba tengok bagaimana ia diuruskan. Tapi bila dilihat tentang ini, tuan-tuan dan puan, makna kata kena detail dalam bab ini. Ya, memang kena detail. Seperti mana saya maklumkan pada pertemuan yang lalu kan, ada jemaah di sini menyatakan dia sampai beritahu bahawasanya kakak dia tadi bertindak tanpa pengetahuan ahli waris yang lain, ambil pakaian si mati iaitu mak dia, pergi hantar ke tempat yang memerlukan. Adakah tindakan itu betul? Jawabnya salah. Sekalipun ambil harta itu, pakaian sekalipun yang kita kata orang tak pakai dah ustaz pakaian ini, mesti tanya dulu kepada ahli waris yang lain. Kenapa? Sebab tuan-tuan kena ingat, pakaian itu juga termasuk dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Bila namanya harta pusaka, maka kena tanya kepada pemilik baru itu. Tuan-tuan tak boleh tanya dah pada si mati, sebab si mati tidak lagi menjadi pemilik pada harta itu. Dan dia pula tidak boleh memberikan apa-apa persetujuan. Maka perlu ditanya kepada ahli waris yang lain. Jadi bila saya maklumkan tentang apa yang berlaku, dia tahu saya cerita tentang kes dia dalam masjid ini, maka dia bagi tahu pula untuk tambahan, ustaz, saya ambil duit shilling yang ditinggalkan oleh mak saya ini berjumlah RM15 lebih. Maka duit shilling itu pun dia ambil tuan-tuan dan puan untuk dibahagikan secara faraid, dan duit pencen yang diterima dia juga adalah dikumpulkan juga. Maka dibuat cantik tuan-tuan dan puan bagaimana pengasingan harta pusaka dan bukan harta pusaka. Maka dibincangkan pula walaupun amount yang berjumlah RM15, maka ahli waris semua setuju pergi letak dalam tabung masjid. Ini dibenarkan. Kalau begitu ustaz, makna kata memang kena detail walaupun 1 sen. Ya. Sebab 1 sen itu juga dikira sebagai harta pusaka dan ada nilai pada dia. Itu bagi orang yang mana kita katakan tuan-tuan dan puan, dia detail dan dia berhati-hati. Cuba bayang orang yang tak berhati-hati, dia buat ikut suka dia tuan-tuan dan puan. Tunggulah apa jadi kepada harta tersebut tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada juga orang bertanya upah haji bagi si mati, ataupun kita namakan sebagai badal haji. Badal haji, betul tak? Okay. Adalah amount dia. Ada 2,000, ada 2,500, ada 3,000. Tapi saya tak tahulah sekarang ni makin mahal ke makin murah, tak tahu. Baik.
Maka orang menyebut tentang kenapa waris kena bayar upah haji bagi si mati. Kenapa waris pula yang kena bayar? Ini persoalan orang yang banyak bertanya. Baik. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i, sekiranya si mati belum pernah menunaikan haji, termasuk dengan saya, tapi saya belum matilah, saya belum menunaikan haji. Atau si mati ada bernazar untuk mengerjakan haji. Apa kata Imam Syafi'i? Yang pertama, si mati belum pernah menunaikan haji. Atau, bukan dan ya, atau si mati ada bernazar untuk mengerjakan haji. Maka pada ketika ini, waris si mati wajib melakukan badal haji, yakni upah haji bagi si mati tersebut. Ahli waris wajib untuk settlekan badal haji untuk bagi pihak si mati. Maka kos untuk upah haji ini nak ambil daripada mana? Jawabnya mudah saja. Ambillah dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Kenapa? Kerana ia dikira sebagai hutang si mati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kos upah haji ini kena tengok betul-betul. Dia berpatutan mengikut uruf setempat. Supaya apa? Supaya harta pusaka ini tidak dibazirkan bagi membayar kos upah haji yang mahal dan tidak berpatutan. Contoh, okey, kalau awak buat upah haji dengan syarikat kami akan bagi air zam-zam 5 botol. Kami akan bagi sejadah paling mahal sekali. Okey, berapa? 5,500. Tanya yang ni pula. Okey, untuk syarikat kami tak ada apa pun. Sebab tu kami murah sikit. Ambil yang murah tu lah. Kenapa? Sebab jangan dibazirkan harta itu untuk perkara itu. Sebab matlamatnya adalah untuk sempurna badal haji sahaja. Bukan botol air zam-zam tadi. Sebab air zam-zam tu bukan si mati yang minum, kita yang minum. Yang kenyang kita bukan dia. Jadi matlamatnya untuk apa? Matlamatnya untuk sempurnakan badal haji itu sahaja. Baik. Maka hutang dengan Allah ini hendaklah didahulukan berbanding dengan hutang sesama manusia. Setelah selesai pembayaran segala hutang dan laksanakan wasiat si mati, barulah harta pusaka diagihkan kepada waris. Sebab itu hutang ini terbahagi pada dua kan? Hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Maka hutang pada Allah ni kena semak satu persatu. Semak ni tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat balik waktu dia hidup itu apa benda dia berhutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey Ustaz, sebelum dia mati tu, dia duduk hospital 2 minggu. Maka kena tengok 2 minggu itu di bulan mana? Bulan Ramadan. Kena tengok balik dia puasa ke tidak. 2 minggu itu bagaimana? Dia dah sempurnakan zakat ke tidak? Untuk tahun itu dah cukup haul ke tidak? 2 minggu ni Ustaz, dia tak puasa dan dia tak semayang. Maka jawabnya yang kita boleh tolong apa dia? Puasa je lah. Semayang, mana boleh nak tolong? Mana ada kita ada buat fidyah untuk ganti semayang? Tak ada. Semayang je semayang. Sebab itu diingatkan tuan-tuan dan puan-puan, tolong jaga semayang orang yang sakit. Kadang-kadang lalai kita ini. Lalai bagaimana? Bila mana adanya sakit, maka pada kita, tak apa, tak perlu semayang dah sebab aku sakit. Buatlah rumus macam tu. Bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita sebagai orang yang menjaga, jangan duk jaga ubat, jangan duk jaga makan saja. Mesti jaga solat dia, ibadah dia, makan dan ubat dia. Baru sempurna penjagaan itu. Kemudian kita pula yang pergi melawat kena cerdik lah. Assalamualaikum, dah semayang ke belum? Tak lagi, semayang dulu Seduk kat luar, 5 minit saya bagi. Semayang dulu. Habis 5 minit, datang balik. Ni tak kita duk menyembang dengan dia. Lepas menyembang, dia nak bangun nak ambil wuduk. Duk main begitu. Kita pula ada isu baru pula. Dah, duk gosip pula tentang hal-hal masjid. Jahanam tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kena adabnya adalah
ziarah kena tanya juga sembahyang dia dah sempurna ataupun tidak. Maka kalau dia kata belum sembahyang, bantulah dia. Ambil lah spray ni, betul tak betul? Hulur tangan aku nak spray. Spray. Hulur pula siku, spray. Muka, kepala, kaki, tolong lumurkan untuk dia. Jadi bahagian spray pun, spray sekali sudahlah, jangan pergi spray sampai 3 kali, berjeruk katil tu. Kali je. Sebab yang 3 tu adalah sunat, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Yang seterusnya, ada juga yang berlaku baru tahu si mati ni ada hutang selepas bahagi harta pusaka. Bahagi dah ni. Dah bahagi tuan-tuan dan puan-puan. Alamak, si mati ada hutang. Kita ambil dah bahagian masing-masing ni. Jadi persoalannya, apa yang waris perlu lakukan apabila hanya mengetahui tentang wujudnya hutang si mati selepas semua harta pusaka si mati sudah dibahagikan? Apa nak buat? Maka, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan harta pusaka ni dia ada tertib. Kita dah ulang banyak kali dah. Tak apalah ulang banyak kali pun supaya lekat. Yang pertama adalah ke bumi dia. Yang kedua adalah hutang piutang dia. Yang ketiga adalah harta sepencarian pasangan dia dengan dia. Yang keempat adalah wasiat yang dibuat waktu dia hidup. Dan yang kelima adalah bahagi pusaka kepada ahli waris. Nak sampai nombor 5 ini perlu lalu 1, 2, 3 dan 4. Maka bila mana waris baru tahu yang si mati ni ada hutang lagi, sedangkan dia dah bahagi dah harta pusaka dia kepada semua ahli waris. Maka jawabnya tuan-tuan dan puan-puan, menjadi tanggungjawab kepada waris untuk membayar hutang si mati mengikut kaedah pembahagian harta pusaka si mati, kerana waris sudah pun menerima harta pusaka si mati tersebut. Tak boleh lari. Dia kena settlekan juga. Maka dia nak settle macam mana Ustaz? Sedangkan dia dah bahagi dah. Kena tengok balik. Sebagai contoh harta pusaka baru ni, dia tak ikut faraid. Dia bahagi sama rata. Bila bahagi sama rata, jawabnya kalau hutang itu ada 50,000, maka kena ambil 50,000, bahagilah sama rata dengan ahli waris yang ada tadi. Kalaulah dibahagikan mengikut faraid. Dibahagikan faraid, adakah sama rata juga setiap seorang 5,000? Tak. Mengikut bahagian faraid yang mereka telah terima tadi. Tak boleh sama rata dah. Sebab dia dah berbeza amount ataupun bahagian masing-masing. Tapi kalau bahagi sama rata, semua dapat 50,000, memerlukan kepada 10,000, maka collect. Setiap seorang untuk menggenapkan 50,000 itu. Jadi, nak ataupun tidak tuan-tuan dan puan-puan, mesti ahli waris berkewajipan untuk bayar balik hutang yang dia baru jumpa tadi. Penting tak saya katakan sebelum ini? Kita bila mana berhutang, mesti tulis. Tulis, jangan faham seorang-seorang. Tulis dalam pemakluman kepada semua ahli keluarga kita yang ada. Supaya apa? Supaya bila mana berlaku sahaja kematian, dia tak jadi pening kepala. Ahli waris ada catatan yang kita dah tulis. Oh, baki banyak ni. Oh, ni terlebih bayar dan sebagainya. Kena tahu benda-benda itu. Kalaulah benda ini tiada catatan, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah akan jadi huru-hara. Huru-hara tu dia bermacam-macam keadaan. Dalam mana kita duk bahagi cantik dah ni, kita dah bahagi mengikut step 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Dah berlalunya 5 tahun. Tiba-tiba datang orang menuntut hutang. Oh, letih tuan-tuan dan puan-puan. Letih tu kenapa? Letih tu nak bayar. Kalau duit ada lagi, tak ada masalah. Sebab kita ni bila dapat harta tersepak ni tuan-tuan dan puan, tak ada seminggu, habis terus. Betul tak betul? Betul tak? Cuba bagi tanah pada anak-anak lah ni. Tukar nama dia hari ni, minggu depan tukar dah nama dia. Dia jual habis dah. Kenapa jual? Tak ada faedah pun tanah, buat apa? Bukan boleh makan. Buat mari, ujahan gitu tuan-tuan. Jadi,
dalam bab bila mana baru tahu si mati ada hutang selepas kita dah bahagi dah pusaka, maka tuan-tuan dan puan-puan kena faham, menjadi kewajipan ahli waris untuk bayar balik hutang tersebut. Sebab itu, jangan terlalu awal membahagikan harta pusaka, pastikan dahulu bahawa si mati bebas dari segala hutang. Supaya apa? Supaya tidak jadi seperti mana yang dinyatakan tadi, tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada orang bertanya dari segi bidang kuasa, bagaimanakah kita nak menguruskan harta pusaka ini, ke mana institusi yang kita nak tuju. Baik. Ada orang tanya juga, kalau urus sendiri boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Tuan-puan nak urus sendiri tak pakai peguam, sila, tak ada masalah. Cumanya, nak urus sendiri ini memerlukan kepada masa yang banyak. Memerlukan kepada kos. Kenapa saya kata masa? Tuan-puan bukan boleh pergi pejabat tanah hari ni terus dipanggil, tak? Kalau dia kata, kita masukkan kes tuan ini, saya bagi tarikh 6 bulan daripada tarikh hari ini. Tunggu 6 bulan tu. Kemudian, tuan-puan bukan 6 bulan itu kita kata first mention. Sebutan kali pertama kira settle. Belum tentu lagi, buatnya dokumen tak cukup. Tuan-puan tak boleh nak kata, ahli waris 3 dah mati. Kira dia percaya cakap kita, tak. Barangkali dia nak sijil mati. Tuan-puan pula kena pergi mengadap pula isteri si mati tadi. Yang mati tu abang kita. Kita tak ada salinan sijil mati. Kena pergi dapatkan daripada dia. Nak dapat daripada dia, itu pun kalau dia ada. Buatnya dia kata dah hilang, kena pergi buat pula carian di JPN. Maka masa memang memerlukan banyak sangat. Kemudian, yang kedua, tuan-tuan dan puan, dia memerlukan kepada kehadiran ataupun saya katakan di sini komitmen daripada pihak-pihak yang ada. Nak mengumpulkan dokumen satu hal. Tuan-puan nak pastikan kehadiran satu hal. Buatnya kehadiran salah seorang ni daripada Sabah. Kita kata sekian-sekian hari bulan kau kena datang. Aku nak datang macam mana? Aku pun gaji tak masuk lagi. Pula. Maka kita kata pada dia, kau kena ikhtiar sendiri. Masalahnya aku ikhtiar dah. Aku duit pun tak ada. Nak datang macam mana? Sponsor lah sikit. Jadi kita pula dah bekak hati. Aku dah urus kat sini. Paksa pula sponsor kau datang ke sini. Dah lah sponsor. Makan pun kita kena payung dia. Pula. Jadi dia macam-macam tuan-tuan dan puan. Baik. Ada orang tanya kena pergi mahkamah syariah ke Ustaz? Jawabnya adalah bidang kuasa mahkamah syariah untuk pembahagian faraid, hanya kami mengeluarkan perintah faraid ataupun bahasa mudah orang sebut sebagai sijil faraid. Perintah faraid ni mahkamah syariah keluarkan macam mana? Dia hanya siasat ahli waris yang layak menerima harta pusaka si mati. Dia akan tulis dalam satu perintah, nama sekian-sekian berapa bahagian dia. Nama sekian-sekian berapa bahagian dia. Itu sahaja. Di mahkamah syariah dia bukan tempat, rumah ni korang nak bahagi sama rata kita letak nama siapa ni? Tak. Dia tak ada bidang kuasa untuk letak nama tu, nama orang ni, tak. Dia hanya mengeluarkan perintah faraid semata-mata. Habis tu perintah ini nak diguna pakai di mana? Tuan-tuan kena tanya kepada agensi yang tuan-tuan nak tuntut itu. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan nak keluarkan duit daripada akaun ASB. Tuan-tuan kena tanya dia. Apa yang pihak ASMB nak? Dia kata dia nak sijil faraid daripada mahkamah syariah. Maka tuntut. Habis tu kalau tak pergi mahkamah syariah, boleh ke Ustaz? Boleh. Kalaulah tuan-tuan dan puan ada harta alih dan harta tidak alih, maka tuan-puan terus boleh pergi kepada pejabat tanah bahagian pusaka kecil. Maka di sana tuan-tuan dan puan,
dia akan siasatan akan dibuat juga seperti mana yang mahkamah syariah. Cuma bidang kuasanya boleh untuk menguruskan nama ke, bahagian ke, dia boleh buat. Tak ada masalah. Maka dengan perintah dia tadi dah cukup Ustaz. Cukup. Tak pergi mahkamah syariah pun tak apa. Tak apa. Kecualilah kalau ada agensi-agensi dia nak juga perintah daripada mahkamah syariah. Jadi, nasihat saya, kalaulah si mati itu meninggalkan harta yang harta alih dan harta tidak alih. Apa maksud harta alih? Duit. Harta tidak alih apa dia? Rumah, tanah. Kalau ada dua-dua harta ini, maka boleh terus pergi ke pejabat tanah. Maka settlekan di sana. Tapi, kalaulah tuan-tuan dan puan hanya meninggalkan harta tak alih sahaja, iaitu duit sahaja, maka tuan-tuan pergilah ke mahkamah syariah, maka perintah itu boleh digunakan pakai di bank-bank mana yang memerlukan. Baik. Habis itu Ustaz, yang orang kata kena pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil macam mana? Takat pengetahuan saya, tuan-tuan puan, duk dengar ceramah daripada pegawai daripada pejabat tanah, bila mana harta itu tidak melebihi 2 juta, maka bidang kuasanya di situ. Kalau melebihi, maka bidang kuasanya Mahkamah Tinggi Sivil. Tapi saya diberitahu mereka dalam on the way untuk meminda menjadikan 10 juta ke 5 juta. 5 juta bagi pejabat pusaka kecil, dan lebih daripada itu adalah di Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau tanya Tuan Bilal kita, berapa harta dia? Barangkali 7.5 juta. Tak. Kalau saya bawah sejuta lagi lah. Buat rumah di Batang Benar, tuan-tuan dan puan. Tuan-puan lain, Bandar Estate. Saya nak sebut rumah saya Batang Benar pun malu. Orang tanya duduk di mana? Batang Benar. Dah macam lucah pula tuan-tuan dan puan. Dah nama dia Batang Benar. Nak buat ke mana? Betul tak betul? Jadi, Batang Benar, di sebelah Nilai Impian je. Dah. Cuma nama dia klasik sikit, tuan-tuan. Dinamakan sebagai Batang Benar. Jadi, bidang kuasa mahkamah syariah ini, tuan-tuan dan puan, adalah untuk mengeluarkan sijil faraid ataupun bahasa undang-undangnya dinamakan sebagai perintah faraid. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita mengajar di masjid dan di surau, saya suka tuan-tuan dan puan tanya saya soalan. Cumanya, tuan-tuan bila tanya soalan, pastikan soalan itu secure diri tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud saya? Pastikan soalan tuan-tuan dan puan-puan itu tidak menyebabkan bersangka buruk pada tuan-tuan dan puan-puan. Faham maksud saya? Habis itu nak selamat macam mana? Tanya dia. Assalamualaikum Ustaz, ni kes kawan saya. Padahal kes saya. Tak apa, dipersilakan. Kenapa? Sebab hari itu ada orang tanya satu soalan. Bila tanya, saya kena jawab. Saya tak boleh berdalih, saya tak boleh pergi kepada jawapan yang lain. Sebabnya kalau hukum A kata A, kalau B kata B, kalau C. Maka soalannya kepada saya adalah, boleh ataupun tidak, orang yang mana dia ini anak angkat, dia tahu dia anak angkat selepas 20 tahun ibu dan ayah angkat dia mati. Boleh tak dia mewarisi harta pusaka mak dan ayah angkatnya? Maka saya jawab, tak boleh. Walaupun 1 sen. Maka dia tanya lagi, ni kes saya ni Ustaz, saya tanya ni bagi diri saya. Dia dah tanya dah pasal diri dia. Dia kata makan diri dia ni. Maka dia tanya lagi. Dan Ustaz kena ingat, walaupun saya anak angkat, bapa angkat saya nasabkan saya kepada nama dia. Saya boleh mewarisi kan? Maka saya jawab, tak boleh. Omai, semua dah gelabah biawak dah waktu tu. Dia waktu tu dah serius. So, sebab ialah jawapan tidak menyebelahi. Betul tak betul? Maka dia tanya lagi. Dan Ustaz kena ingat,
Saya bukan anak angkat sahaja, saya bukan dinasabkan saja, saya juga adalah disusukan oleh ibu angkat saya. Maka saya anak susuan pada dia. Saya layak kan? Maka saya jawab, tidak layak. Saya mengharapkan dia dah tak tanya. Saya mengharapkan lepas pada ni jumpalah saya one by one. Habis tu makna kata, Ustaz saya tak dapat apa-apa. Ya. Mata dia merah dan menitik-nitik air mata dia. Itu pula di hadapan. Tuan-tuan hati-hati bila bertanya. Saya takut, saya tak apa. Tuan-tuan dan perempuan. Takut disebabkan soalan itu, dah tak datang pula ke masjid nanti. Sebab apa? Takut malu. Jadi tuan-tuan, tanya, cakap je, ni kes kawan saya. Ni. Macam ni. Ni bagus. Dia tak tulis siapa penanya ni. Tiba-tiba datang daripada bilik ni, dalam ni. Soalan pada Ustaz. Kalau ada dua isteri, main dua isteri pula dah. Dahsyat orang sini. Kalau ada dua isteri dan dua-dua isteri tidak mempunyai anak, adakah dua-dua isteri dapat harta pusaka 1/4? Dia tanya. Makna kata kalau tanya orang sini ni tak? Orang sini ni. Berangin juga orang ni. Sini. Ingatkan semua ada seorang, ada dua rupanya. Okey, apa jawapan dia? Isteri akan dapat 2 bahagian kan yang saya sebut tadi? 1/4 ataupun 1/8. 1/4 kalau tak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Jadi soalan dia sekarang adalah dia ada 2 isteri. Dan dua-dua tak ada anak. Oh, besar ujian dia ni. Dia kahwin yang pertama tak ada anak. Maka dia ikhtiar pula kahwin nombor 2. Mengharapkan ada anak. Tak ada anak juga tuan-tuan dan puan. Sebab tu kalau nak kahwin yang kedua, kalau yang pertama tak ada anak, kahwin janda yang ada anak. Makna kata kalau tak ada anak juga, kita problem. Dia bukan dia yang problem. Tapi kalau begini keadaannya tuan-tuan dan perempuan, dua-dua tak ada anak, 2 isteri. Maka jawabnya adalah mereka itu dapat 1/4. Bukan 1/4 dia 1/4, yang ni 1/4 sebab 2 isteri. Tak, 1/4 bahagi 2. Sikit bahagian dia Ustaz. Memang. 1/4 bagi 2. Habis tu kalau ada 4 isteri, 1/4 bagi 4. Ya, bagi 4. Oh, letih gitu Ustaz. Tak payah cerita letih lah. Masalahnya itu bahagiannya. 1/4 bahagi 2. Berapa banyak isteri dia ada, jangan lebih daripada 4, maka 1/4 sahaja dan dibahagikan kepada berapa ramai isteri yang dia ada. Kalau 2, maka bahagilah 2 daripada 1/4. Kalau ada 3, 1/4 itu bahagilah untuk 3 orang. Jadi, dia tak akan dapat 1/4, 1/4. 1/4 bahagi 2. Itu bahagian dia. Maka bila sebut tentang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita katakan kita berada dalam situasi ini, kita tahu dah, bila mana kita meninggal, kita tak ada zuriat. Dan isteri kita pula tidak boleh menguasai harta kita. Bukan semua, separuh pun tak dapat. Hanya 1/4 saja dalam kes ini. Maka tuan-tuan kena bijaklah orang lelaki. Apa nak buat? Buatlah hibah ataupun wasiat kepada dia awal-awal. Supaya apa? Supaya kalau pun dia dapat 1/4, tak ada masalah. Sebab awal-awal lagi kita dah beri dah kepada dia waktu kita hidup dahulu. Tapi jangan buat pasal dan jangan buat perangai, wahai orang-orang lelaki sekalian. Ada orang dia bernikah poligami. Dia bernikah pula dalam keadaan tak beritahu pada isteri yang pertama. Dahlah tak bagi tahu. Isteri pertama tahu yang dia dimadukan ini bila mana suami dia mati. Kena tipu satu. Kemudian baru tahu pula lepas mati. Ada juga tuan-tuan dan puan sampai hati si suami buat. Harta dia ini
dia berikan pada isteri nombor 2. Dia tukar terus nama pada isteri nombor 2. Kadang-kadang membuatkan isteri pertama tu kontang-kanting, tuan-tuan dan puan. Rumah dah tak ada. Sedangkan hanya ada harta yang dia ada adalah rumah. Dia dah tukar nama pada isteri nombor 2. Kalau begini, tuan-tuan dan puan, saya tak tahu nak kata apa. Jangan buat begitu. Kita walaupun menyayangi isteri kita ada lebih ada kurang, biarlah kita berlaku adil. Nak berlaku adil dalam bab perasaan memang tak mampu. Tapi berlakulah adil dalam bab-bab yang lain yang kita mampu, tuan-tuan dan puan. Jadi, sekadar itu saja, tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu, lain ketika. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.